Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 6 pembahagian sel. Okey, pembahagian sel. So, dalam bab ni akan dibahagikan kepada 4 subtopik lah. So hari ini kita akan tengok subtopik 6.1. Okey. 6.1 pembahagian sel. Okay, pembahagian sel ni terbahagi kepada dua lah. Okay, yang kamu pernah dengar biasanya mitosis dan juga meiosis. Tapi dalam 6.1 ni dia akan menerangkan sedikit secara umum lah apakah itu proses pembahagian sel. Okay. Ya, seperti mana yang kita tahu sel dalam tubuh badan kita ni dia akan sentiasa membahagilah kerana ada sel mati sama ada untuk pertumbuhan dan sebagainya lah. Dan sel-sel ini dia akan sentiasa membahagi. Okay. Sebagai contoh sel yang mati, sel kulit, sel darah dan sebagainya mestilah diganti dengan sel yang barulah. So macam mana nak dapat sel yang baru? So badan kita perlu menjalankan proses pembahagian sel lah. Okay. Di badan akan menghasilkan sel yang baru selepas daripada proses pembahagian sel. Okay. Okay, dalam pembahagian sel kita dapat bahagikan kepada dua jenis ataupun dua jenis pembahagian lah. Okay, jika pembahagian sel itu melibatkan nukleus, kita akan namakan proses tersebut sebagai karyokinesis. Okay, karyokinesis. So bila kamu jumpa perkataan karyokinesis, dia menunjukkan proses pembahagian nukleus. Okay. Dan satu lagi pembahagian iaitu cytokinesis. Cytokinesis melibatkan pembahagian cytoplasma. Okay, bendali di dalam sel tu. Okay, cytokinesis. So, karyokinesis dan juga cytokinesis. Okay. Dan dalam organisma, termasuklah manusia, sel ni kita boleh bahagikan kepada dua kumpulan yang besar iaitu yang pertama sel soma, yang kedua sel gamit. Okay. Sel soma ni adalah semua sel di dalam tubuh badan kecuali sel pembiakan. Okay, semua sel lain kita akan panggil dia sebagai sel soma lah. Sel kulit, sel darah merah, sel darah putih dan sebagainya, semua itu adalah dalam kumpulan besar kita namakan dia sebagai sel soma. Okay. Dan sel soma ni dia akan terhasil melalui proses mitosis. Okay. Yang mana dalam sel soma ini kandungan kromosom adalah diploid ataupun dua set. Okay. Di itu bermaksud dua lah. Okay. Dua set kromosom ataupun biasanya kita akan tulis sebagai 2N lah. Ada 2N. So nanti kita akan ceritakan apakah itu diploid, kromosom dan sebagainya. Sebagai contoh dalam manusia, untuk manusia yang normal jumlah kromosom adalah 46 lah. Okay, jumlah kromosom adalah 46. Okay. So sel gamit. Sel gamit ni lebih kepada nama lain kepada sel pembiakan lah. Yang mana sel gamit ini terhasil melalui proses pembahagian sel juga tapi bukannya mitosis tetapi proses meiosis. Okay. Meiosis. Yang mana dalam sel pembiakan ni bilangan kromosom adalah haploid, half lah. Haploid kepada diploid tadi tu. So kalau manusia 46, gamitnya adalah 23 sahaja kromosom. Okay. Kalau lalat contohnya dia ada 96. So dia punya sel gamit dia separuh juga. Okay. 48 contohnya. Okay. Dan dalam bila sel gamit ni melalui proses meiosis, kandungan kromosom di dalam sel tersebut adalah separuh daripada jumlah kromosom yang normal lah. Okay. So itu perbezaan di antara sel soma dan juga sel gamit. Selain daripada proses pembahagian tu, bilangan kromosom juga berbezalah dalam kedua-dua jenis sel. So kita akan tengok macam mana boleh jadi separuh ni kan. So kita akan tengoklah dalam subtopik seterusnya. Baiklah. Dalam satu sel diploid, okay, sel yang normal selain daripada sel gamit, okay, dia dapat dua set tu kerana satu set kromosom tu berasal daripada induk jantan ataupun berasal daripada ayah kita lah. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai kromosom paternal. Okay. Dan satu lagi berasal daripada induk betina ataupun daripada mak kita. Ataupun kita namakan dia sebagai kromosom maternal lah. Okay. Paternal campur maternal. Kita akan dapat 23 daripada ayah dan 23 daripada mak lah. So menjadikan jumlah bilangan kromosom kita adalah diploid iaitu 46. Okay.
Dan walaupun sumbernya daripada dua sumber yang berbeza, iaitu daripada ayah dan juga daripada mak, tetapi kedua-dua kromosom ini akan mempunyai ciri ataupun struktur yang serupa lah. Okay. Dia tak ada beza. Okay. Cuma sumber sahaja daripada bentuk daripada sumber yang lain. Saiz dan sebagainya akan samalah. Okay. Dan disebabkan saiz dan ciri struktur yang sama ini, so kromosom yang berpasangan ini, satu daripada ayah, satu daripada mak ni, kita akan panggil dia sebagai kromosom yang homolog. Okay. Homo tu bermaksud samalah. Kromosom yang homolog. Okay. So kalau dalam bab ni kamu jumpa perkataan kromatin. Kromatin ini juga adalah kromosom, cuma dia dalam bentuk berbenang yang halus lah, dia tak menebal. So kalau dia tak menebal, kita akan panggil kromosom ini sebagai kromatin. So dia basically kromosom jugalah, tapi kromosom yang dalam bentuk berbenang yang halus. Okay. Ini adalah gambaran haploid dan juga diploid. Okay. Yang sebelah kanan ni, yang sebelah kiri ni, yang berwarna merah semua ni adalah kromosom tanpa pasangan. Okay. Ataupun separuh lah. Dari satu je tak ada pasangan. Okay. Yang sebelah kanan ni, yang ada warna biru ni adalah diploid. Yang mana setiap kromosom ni dia akan ada salinan dia. Ataupun kita panggil dia kromosom homolog lah. Sebagai contoh, kalau merah ni daripada ayah, biru ni daripada ibu. Walaupun daripada ibu, tapi bentuk dan ciri ni adalah sama lah. Okay. Kalau panjang sikit, yang pasangan dia pun mesti sama, panjang juga. Yang mana setiap kromosom homolog ini, dia akan membawa ciri-ciri yang tertentu. Sebagai contoh lah, yang pertama ni adalah ciri-ciri mata. Yang kedua ni adalah warna kulit. Yang ketiga ni adalah warna rambut dan sebagainya lah. So setiap pasangan ni akan membawa ciri-ciri yang sama lah. Yang berbeza tapi sama dia, sumber daripada ayah dan juga ibu lah. Okay. So sebab itulah dipanggil pasangan kromosom homolog. Okay. Satu daripada ayah, satu daripada mak lah. Okay. Tamat subtopik 6.1. So lebih kepada menerangkan tentang apakah itu pembahagian sel. So kamu perlulah membiasakan diri dengan beberapa terma lah. Yang pertama tadi kita jumpa karyokinesis. Kemudian kamu jumpa perkataan cytokinesis. And then kamu jumpa perkataan sel soma, sel gamit. Kamu jumpa perkataan mitosis, meiosis. Kamu juga jumpa perkataan diploid, haploid, okay, kromosom homolog dan juga kromatin. So kamu boleh menyesuaikan diri dengan perkataan-perkataan tersebut serta definisinya. Supaya dalam subtopik seterusnya kamu akan lebih mudah untuk memahami. Okay. So cikgu stop di sini dulu untuk subtopik 6.1. Kita akan jumpa dalam subtopik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.